Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Dalam slot ini, cikgu akan buat ulang kaji tajuk tingkatan 5 iaitu bab 3 pengamiran. Secara amnya, cikgu membahagikan tajuk ini kepada 4 bahagian iaitu rumus pengamiran, hubungan pembezaan dan pengamiran, sifat pengamiran dan akhir sekali aplikasi pengamiran. So kita akan mula dengan yang pertama, rumus pengamiran. Di sini cikgu senaraikan 5 rumus pengamiran. Akan tetapi terpulang kepada pelajar, rumus 1 dan 2 boleh digabungkan ke dalam rumus 3. Ini adalah kerana K sebenarnya sama dengan KX kuasa 0 dan KX sama dengan KX kuasa 1. So, kalau macam ini, kita boleh gunakan rumus 3 untuk lakukan pengamiran. Walau bagaimanapun, dalam slot ini, cikgu masih menggunakan 5 rumus pengamiran ini untuk memudahkan pelajar yang lemah dalam tajuk indeks tapi masih bolehlah melakukan pengamiran. Sebelum kita pergi tengok contoh-contoh yang ada, di sini cikgu nak bagi tips sikit macam mana kita nak bezakan rumus 1, rumus 2 dan rumus 3. So, untuk membezakan 3 rumus ini, kita boleh tanya sendiri 2 soalan. Ada pemboleh ubah tak? Nampak kuasa tak? Sebagai contoh untuk rumus 1, apa yang perlu kami ialah K. So, bila tanya sendiri ada pemboleh ubah tak? Kita akan kata tak ada. So, bila soalan itu tak ada pemboleh ubah, kita akan gunakan rumus 1. Manakala untuk rumus kedua, apa yang diperlukan ialah KS. So, bila kita tanya sendiri, ada pemboleh ubah tak? Ada. Nampak kuasa tak? Kita tak nampak kuasa. Di sini cikgu akan kata tak nampak sebab sebenarnya kuasa itu wujud. Ialah 1, hanya kita tak nampak saja. Manakala untuk rumus yang ketiga, AXN, so bila soalan tanya, ada pemboleh ubah tak? Ada. Nampak kuasa tak? Ada. Nampak. So, itu cara kita bezakan mana satu rumus nak digunakan di mana kita tanya sendiri 2 soalan ini. Ada pemboleh ubah tak? Ada nampak kuasa tak? So, sekarang kita tengok contoh yang ada. Kita tengok contoh pertama. Contoh pertama, cikgu minta kamirkan 3. Contoh kedua, 3x. Contoh ketiga, 3x kuasa 2. So, kita gunakan apa yang kita belajar tadi. Tanya sendiri, kita nampak tak pemboleh ubah? So, sebagai contoh, kita tengok yang pertama ini, kita tak nampak pemboleh ubah. So, kita akan gunakan rumus pertama, iaitu jawapan dia 3S tambah C. Manakala untuk yang kedua, kali ini kita nampak X. Tapi kita tak nampak kuasa dia. So, ini waktunya kita akan gunakan rumus kedua. So, jawapan dia 3X kuasa 2 per 2 tambah C. Untuk contoh ketiga pula, kali ini kita nampak X. Kita juga nampak kuasanya. So, kita akan gunakan rumus yang ketiga. 3X 2 tambah 1 ialah 3 per 3 tambah C. So, inilah cara kita nak membezakan rumus mana nak digunakan untuk soalan-soalan yang diberi. Tapi, di sini jawapan kita belum diringkaskan. Untuk nak tahu jawapan itu perlu diringkaskan lagi ataupun tidak, kita akan tengok bahagian ini. Kita akan tengok bahagian atas ini dan bawah ini. Untuk contoh 2, kita dapat 3 dan 2. So, tak dapat diringkaskan. Manakala untuk contoh yang ketiga, kita nampak atas itu 3, bawah itu juga 3. So, kita boleh ringkaskan. Maka kita dapat jawapan S kuasa 3 tambah C.
Sekarang kita tengok pula rumus yang keempat. Rumus keempat menyatakan kalau sekarang apa yang kita perlu kami itu merupakan ungkapan, di dalam tu ada tanpa tolak, maka apa yang perlu kita buat ialah kita kamikan satu demi satu. Inilah contohnya. Di sini terdapat 4 sebutan. 3x kuasa 3, x kuasa 2, 5x dan 1. So, kita akan buat kamiran satu demi satu. So, kita mula dengan yang pertama. So, sekali lagi kita akan tanya sendiri. Ada pun boleh ubah tak? Nampak kuasa tak? So, di sini kita nampak pun boleh ubah. Kita juga nampak kuasa. So, kita akan gunakan rumus 3. So, kita akan dapat 3x, 3 tambah 1, 4. So, bawah juga 3 tambah 1, 4. Okay, sekarang kita pergi kepada yang kedua. Sekali lagi, tanya sendiri. Ada pun boleh ubah? Ada kuasa tak? So, kita pun nampak. Ada pun boleh ubah? Ada kuasa. Kita akan gunakan rumus 3. 2 tambah 1 ialah 3. Bawah 2 tambah 1 juga 3. Sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Kali ini kita nampak pun boleh ubah x. Tapi kita tak nampak kuasanya. So, ini sesuai ialah rumus 2. So, kita akan dapat tolak 5 x kuasa 2 per 2. Sekarang kita pergi kepada sebutan yang terakhir. Kali ini kita tak nampak pun boleh ubah. So, kita akan gunakan rumus 1 dan kita dapat jawapan tambah 1x. Tapi biasanya kita hanya akan tulis x lah. Lepas tu kita tulis sekali saja C. Walaupun kita sudah lakukan 4 kali pengamiran kan. Tapi kita tulis sekali saja C di hujung sekali. So, ini adalah satu contoh untuk rumus 4. Sekarang kita tengok rumus yang kelima. Untuk rumus yang kelima, ada 2 syarat di situ, iaitu kita akan nampak ada kurungan dan di dalam kurungan itu mesti bentuk AX tambah B. Syarat kedua, apa yang di depan kurungan itu mesti merupakan pemalah. Hanya soalan yang memenuhi 2 syarat ini baru kita boleh gunakan rumus yang kelima. Sekarang kita tengok contoh yang ada. So, untuk contoh ini, kita boleh nampak apa yang di dalam kurungan ialah bentuk AX tambah B, di mana A kita ialah negatif 4, B kita ialah 3, dan kita pun nampak di depan dia ialah pemalah. So, kita boleh gunakan rumus ini. Sama dengan 2, apa yang ada dalam kurungan, 3 tolak 4x, 6 tambah 1, 7. Bawah itu ialah A, iaitu negatif 4. Kemudian N tambah 1 ialah 7. Tambah C. Dan sekali lagi, jangan lupa kita kena cek apa yang di depan ini dan apa yang di bawah ini boleh diringkaskan ataupun tidak. So, untuk soalan ini, kita boleh ringkaskan jadi negatif 14 di sebelah bawah atas 3 tolak 4x kuasa 7 tambah C. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Pelajar, adakah contoh ini cikgu boleh gunakan rumus 5? Ya. Okay. Soalan ini kita tidak boleh gunakan rumus 5 sebab apa yang di depan ini bukan pemalah. So, untuk soalan ini kita tidak boleh gunakan rumus 5. Bagaimana pula dengan contoh ini? Sekali lagi, kita tidak boleh gunakan rumus 5 sebab apa yang di dalam ini tidak berada dalam bentuk AX tambah B.
So, bila pelajar nak gunakan rumus 5, pelajar kena cukup berhati-hati, pastikan dia memenuhi dua syarat ini sebelum kita nak menggunakan. Bagaimana pula kalau sekarang cikgu bagi satu soalan dalam bentuk darab? Apakah rumus yang sesuai kita gunakan? So, tidak ada rumus untuk bentuk darab. So, apa yang kita perlu buat, kita sepatutnya kembangkan dulu untuk hilangkan bentuk darab. Lepas itu, kita lakukan pengamiran satu demi satu seperti biasa. Dengan kata lain, kalau kita dapat satu soalan bentuk darab, apa yang perlu kita buat ialah kita kembangkan dulu sebelum kita melakukan pengamiran. Begitu juga untuk bentuk bahagi, kita tidak ada rumus untuk bentuk bahagi. So, apa yang kita boleh buat? Jika kita dapat satu soalan yang mempunyai tanpa tolak di sebelah atas, maka apa yang kita boleh lakukan ialah kita asingkan untuk hilangkan bentuk bahagi ini. Lepas itu, seperti biasa, kita akan kamirkan satu demi satu. Kita tengok bentuk bahagi yang satu lagi. Untuk bentuk bahagi ini, kita tidak sesuai gunakan teknik asingkan. So, apa yang kita boleh buat, kita cuba naikkan pengebut kita ke sebelah atas. Bila kita naikkan dia ke sebelah atas, dia sesuai gunakan rumus 5. Apa yang di dalam kurungan ialah AX tambah B dan apa yang di depan itu ialah pemalah. Dengan kata lain, bila kita dapat satu soalan bentuk bahagi, kita tak ada rumus khas untuk dia. Tapi apa yang kita boleh buat, kalau ada tanpa tolak di sebelah atas, kita boleh cuba asingkan dulu sebelum lakukan pengamiran. Dan untuk bentuk bahagi jenis ini, yang ada kuasa di tanpa tolak di sebelah bawah, kita boleh naikkan ke atas sebelum nak lakukan kamiran. Terdapat dua jenis kamiran. Satu ialah kamiran tak tentu dan satu lagi ialah kamiran tentu. Dari segi soalan, apa yang kita nampak kalau kamiran tak tentu, sebelah simbol kamiran itu tidak ada nombor ataupun kita kata tidak ada limit. Tapi untuk kamiran tentu, kita akan nampak terdapat limit ataupun had di sebelah simbol pengamiran tersebut. So, dari segi macam mana nak buat, mula-mula kita akan lakukan kerja yang sama. Yang membezakannya ialah selepas kita lakukan pengamiran, untuk kamiran tak tentu kita akan tulis tambah C. Manakala untuk kamiran tentu, kita akan letak kurungan, kemudian masuk semula dia punya limit dan ada kerja seterusnya. Kita akan sediakan kurungan, tolak kurungan. Untuk kurungan pertama, kita akan gantikan 2 ke dalam. So, kita dapat 2 kuasa 3 per 3 tambah 3, 2 kuasa 2 per 2. Manakala untuk kurungan kedua, kita akan masukkan negatif 1 ke dalam. So, kita dapat negatif 1 kuasa 3 per 3 tambah 3 negatif kuasa 2 per 2. Lepas tu kita boleh kira jawapan dia, iaitu 15 per 2. So, secaraannya kita akan nampak dari segi jawapan untuk kamiran tak tentu, jawapan dia merupakan ungkapan dalam sebutan X, dalam sebutan pemboleh ubah dia. Dan jawapan dia di hujungnya ada tambah C. Manakala untuk kamiran tentu, jawapannya biasanya merupakan nilai ataupun dalam sebutan yang mengandungi pemalah jika soalan itu ada pemalah yang tidak diketahui. Mari kita tengok satu contoh soalan format SPM. Cari nilai-nilai H jika kamirkan 1H 2X tolak 1 dx sama dengan 12. So, mula-mula kita akan lakukan pengamiran. Oleh kerana ini ialah kamiran tentu, so kita akan sediakan kurungan dan gantikan nilai H untuk kurungan pertama, nilai 1 untuk kurungan kedua. Lepas itu kita selesaikan. So, apa yang kita dapat ialah persamaan kuadratif,
maka kita akan selesai dengan cara persamaan kuadratif. So, slot ini sampai sini. Kita jumpa lagi dalam slot yang seterusnya.